السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بمواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ ثلاثة: اقرأ والشمس وضحاها، وسبح باسم ربك الأعلى، ونحوهما، أو كما قال. حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir, satu sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia sembahyang berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dia balik kepada kaum dia duduk satu tempat, mai sembahyang jemaah dengan Nabi di Masjid Nabawi. Ada hari dia balik ke kaum dia sembahyang sama dengan kaum dia di kampung dia. Bila dia balik pergi jadi imam sembahyang kepada kaum dia, fayusalli bihimus salah, faqara'a bihimul baqarah. Dia jadi imam, dia baca surah Al-Baqarah kepada makmum dia. Karan sudah lebih. Kadang-kadang Nabi okey, ni hak ikut Nabi ni terlebih. Sama sampai zaman hari ni pun kadang-kadang ustaz tu tak faham mana anak murid ni dia lebih daripada ustaz. Rupanya benda ni dah jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hak guru ni tak mudah hukum orang, ni hak anak murid ni dia hukum orang berapi-rapi. Biasa benda ni jadi bukan lari
zaman Nabi SAW juga jadi benda seumpama ni. Jadi Muaz bin Jabal, dia main semayang dengan Nabi. Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Bila habis tu dia balik pergi dekat kaum dia, dia jadi imam kepada kaum dia. Bila dia jadi imam, habis baca Fatihah, dia penderas surah Al-Baqarah. Kalau dia baca surah Al-Baqarah takat 6 ayat ataupun tinggi-tinggi baca takat 15 ayat, boleh lagi. Dia nak habis surah Al-Baqarah. Jadi betul. Faqala, kata Jabir yang meriwayatkan hadis ni. Jabir kata, fatajawwaza rajul fasalla salatan khafifah. Ada satu sahabat yang semayang di belakang Muaz. Apabila Muaz penderas surah Al-Baqarah, dia tak boleh lah, dia kerja banyak. Maka fatajawwaza rajul, maka dia pun berhabis dulu semayang dia. Mula-mula dia ikut imam. Bila tengok tu imam start dengan alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, okey lagi. Dengar-dengar 6 ayat tak habis, 10 ayat tak habis, 15 ayat, duk main 20 ayat. Oh, dia kata bila nak habis ni? Sedangkan dia ada kerja nak pergi buat lepas ni. So apa berlaku kepada sahabat ni? Fatazawwaja rajul. Dia mufaraqah. Dia penderas dulu. So imam tak rokok lagi, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud semua dan dia bagi salam dulu. Dia keluar daripada sembahyang berjamaah. Okay. Fabalagha dhalika Mu'azan. Bila habis sembahyang tahlilah selesai, ada orang dia report dekat Mu'az. Dia berkata, wahai Mu'az, masa kamu jadi imam tadi ada satu syekh ni nampak dia tak tunggu sampai habis macam kami tunggu ni. Dia penderas dulu dan dia turun balik. Ada orang pergi report dekat Muaz ni. Muaz yang menjadi imam yang baca surah Al-Baqarah panjang. Faqala Muaz innahu munafiq. Muaz bila orang main report kat dia lagu tu, dia pun capang telinga. Dia kata apa? Innahu munafiq. Dia kata kalau nak kenal munafik, itulah orang dia. Nampak tuan-tuan? Dia hukum macam tu. Fabalagha dhalika ar-rajul. Ada pula orang pergi habang dekat kawan lelaki-lelaki hang habis semayang awal ni. Dia pergi report pula dekat dia. Hang tahu dah hari tu hang semayang sama dengan Muaz. Muaz baca surah Al-Baqarah. Lepas tu hang penderas habis awal, hang turun awal, hang keluar daripada masjid awal. Orang pergi bagi tahu dekat Muaz. Hang tahu dah Muaz kata apa dekat hang? Muaz kata hang ni munafik. Orang pergi habang pula dekat kawan perhabis awal tadi ni. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau banyak cerita. Dia kata tak apa, benda ni aku nak pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aku buat ni betul ke ataupun yang Muaz kata dekat aku betul ke? Aku tak tunggu sampai habis semayang bersama dengan Muaz. Alasan aku apa? Pasal dia baca surah Al-Baqarah, dia nak baca tak tahu sampai ayat berapa, tak habis-habis. Maka aku menyudahkan sembahyang aku dulu daripada dia. Muaz pula tuduh kata aku munafik. Aku betul ke? Muaz betul. Aku tak mau orang lain cakap, aku nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ni. Dia kata. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna qaumun na'malu bi aydina wa nasqi بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, Tuan tahu kami ni siapa? Dia kata, saya dan kaum saya ni Tuan tahu kami ni siapa? Kami ni adalah satu kaum na'mal bi aidina. Kami ni petani. Kami buat kerja guna tangan kami. Itu maksud dia. Kami ni orang cari makan dengan tulang tak keras. Maksud dia kami ni kalau tak kerja tak makan. Itu maksud dia. Wa nasqi bi nawadihina.
Kami tanam pokok-pokok, kalau kami tak jual, mati pokok tu, habis punca pendapatan kami. Sedangkan dia kata, wa inna Mu'adzan shalla bina al-barihah fa qara'a al-Baqarah. Cerita dia macam ni, Mu'adz dia jadi imam semayang kepada kami kemarin. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surah Al-Baqarah, punya panjang, tak tahu bila nak habis. Dia kata, fatajawwaztu, maka aku pun habis dulu semayang. Aku tak boleh tunggu dah dia ni. Tok imam apa ni semayang sampai tak ingat makmum di belakang ni. Maka fatajawwaztu, aku peringan semayang aku habis dulu daripada dia. Aku mufaraqah daripada semayang berjemaah. Faza'ama anni munafiq. Apa jadi? Mu'adz bin Jabal sudah tuduh saya munafik kerana saya buat macam tu. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bila dengar aduan tu, faqala Nabi SAW, ya Mu'adz. Bila sampai aduan ni kepada Nabi, Nabi panggil Mu'adz mai. Mu'adz yang jadi imam baca surah Al-Baqarah panjang ni, Nabi panggil dia. Nabi kata dekat dia, ya Mu'adz, afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta. 3 kali Nabi ulang. Nabi kata, wahai Mu'adz, hang ni nak fitnah orang ke? Nabi kata dekat dia, afattanun anta Mu'adz, hang ni nak bagi fitnah dekat orang ke? Mu'adz, hang ni nak bagi fitnah pada orang ke? Salatan. Nabi ulang 3 kali di depan Mu'adz bin Jabal. Kemudian Nabi kata, iqra wasyamsi wadduhaha. Nabi kata lain kali, kalau kamu jadi imam sembahyang kepada orang ramai, kalau berasa macam nak baca surah panjang, padalah dengan membaca surah wasyamsi wadduhaha. Cukuplah, itu dah kira panjang dah, Nabi kata. Ataupun bacalah sabbih isma rabbikal a'la. Itu sudah dianggap sebagai surah panjang. Nabi kata cukup dengan surah itu saja. Jangan kamu dera makmum yang ada di belakang kamu, sehingga menyebabkan makmum terpaksa berhenti awal semayang, tak tunggu kamu, maka terfitnah makmum yang buat macam tu. Adakah kamu sengaja nak fitnah orang? Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni kita ambil banyak pengajaran. Yang pertama apa dia? Nabi SAW satu orang Nabi, satu orang pemimpin yang sangat mengambil berat hal makmum dia, sangat mengambil berat hal orang yang ikut dia. Maka kita, kalau kita ditakdirkan menjadi imam, menjadi pemimpin, kena timbang orang. Khutbah Jumaat hari ni, Allahu Akbar, ada setengah masjid sampai 2.5 buah hari. Khatib tak apa lah, dia tak ada kerja apa, dia ceramah dengan baca khutbah dia. Ni hadu dengar khutbah ni nak kena masuk kerja, tak lagi pukul berapa dia masuk lambat jadi panjang cerita. Ini tak baca hadis yang kita baca pada malam ini. Sedap khutbah pun disiplin kena ada. Masa habis dia pukul berapa, kena habis time tu. Panjang bukan makna kita alim, panjang bukan makna kita ni warak, panjang bukan itu maknanya. Sebaliknya membawa makna bahawa kita tidak faham apa yang diajar oleh Nabi SAW. Bahkan dalam bab khutbah Nabi kata apa? Khutbah yang baik itu ialah khutbah yang pendek tetapi membawa kesan. Pendek aja, tapi isi khutbah tu kawan yang dengar sampai balik duk teringat-ingat apa yang disebut oleh khatib tadi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, atta rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni lata'akharu an salatil ghada min ajli fulan mimma yutilu bina. Faqala فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم
Ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz, fa inna fihimul marid wal kabir wa dhal haja, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, satu laki-laki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, kata laki-laki ni, inni la ta'akharu an salatil ghadah min ajli fulan mimma yutilu bina. Satu laki-laki, satu sahabat Nabi mai jumpa Nabi. Bila sampai di depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya tak pergi dah sembahyang jemaah subuh di masjid. Satu sahabat mai jumpa Nabi, dia beritahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya tak pergi dah sembahyang jemaah subuh di masjid. Saya tak pergi dah, dia kata. Pasal apa? Min ajli fulan, kerana dia ni hadut jadi imam sembahyang ni, kerana dia ni masalah dia apa? Mimma yutilu bina, dia ni suka baca panjang-panjang bila sembahyang subuh. Kerana tu saya tak pergi dah, dia kata. Qala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yawma idzin. Kata Abi Mas'ud, dia kata, seumur-umur hidup aku tidak pernah melihat Nabi marah macam mana marah Nabi pagi tu. Bila satu orang main mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya sembahyang subuh di masjid, saya tak pergi dah. Pasal apa? Pasal tu imam, hadut jadi imam tu suka baca panjang sangat. Saya tak pergi dah, dia kata. Aduan kawan ni dekat Nabi ni menyebabkan Nabi SAW cukup marah, sehingga kan Abi Mas'ud kata, aku tidak pernah tengok Nabi marah macam mana Nabi marah hari itu. Qala Nabi SAW, terus Nabi kata kepada ramai orang ada ni, Nabi kata, ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Nabi kata, wahai saudara-saudara semua, ini masalah kita. Di kalangan kita ni ada orang yang suka munaffirin, suka buat bagi orang lari daripada Islam. Nabi kata, Nabi tidak marah dia tak main sembahyang subuh ni dah. Nabi marah nu kawan yang jadi imam, yang baca panjang, yang kerana panjang tu menyebabkan orang tak mau main jemaah. Nabi marah ke dia. Nabi kata, masalah kita apa dia? Di antara masalah kita ialah ada orang yang suka buat orang lari daripada Islam. Munaffirin, dia buat supaya orang lari daripada Islam. Fa inna fikum ma shalla bin nas, fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz. Nabi kata, aku nak pesan dekat hangpa, di kalangan hangpa ni, kalau ada siapa-siapa yang satu hari menjadi imam kepada orang ramai, tolonglah sembahyang bagi ringan, tolonglah sembahyang bagi ringkas. Jangan sembahyang tu panjang-panjang sangat. Nabi kata, fa inna fihimul marid, kerana hak mai sembahyang ni ada yang sakit. Nabi kata, wal kabir, dan ada yang mai sembahyang ni orang yang cukup tua. Wa dzal hajah, dan ada orang yang mai sembahyang ni dia dalam keperluan. Dia tak lagi ada kerja nak pergi buat. Kita pergi tarik bagi panjang sembahyang, tersangkut kerja dia. Orang nak pergi kerja misalnya, dah ni subuh 6 suku. 6 suku lewat. 6 suku lewat. Dia ni nak pergi kerja tu, nak kerja Tanjung tu, nak lari pergi feri, nak tangkap feri, nak lintas, nak sampai balik sana, nak masuk pejabat. Dia singgah masjid tengah jalan, sembahyang subuh dulu. Ni nak pergi kerja ni, tinggal kena Al-Baqarah dari ni. Nabi kata, ini orang yang munaffirin, orang yang menyebabkan orang lari daripada agama. Dan kata Abi Mas'ud, aku tidak pernah tengok Nabi marah seperti mana marahnya Nabi SAW pada hari itu. Tuan-tuan, dua hadis sahih riwayat Al-Bukhari ini cukup untuk kita jadikan pengajaran, untuk kita jadikan pedoman kita. Dan mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang dimarah Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.
Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 237. Muka surat 237. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf, muka surat 237. Kita sampai pada ayat 19 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum. Kita sambung balik cerita yang kita baca bulan lepas sampai ke Nabi Allah Yusuf alaihi salam dibuang oleh abang-abang dia di dalam telaga buruk yang dalam, yang disebut dalam Quran dengan nama Ghayabatil Jub, telaga buruk yang gelap dalam. Okey, kita sambung di situ. Cerita dia kata apa? Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum. Dan datang orang musafir daripada Madian ke Mesir. Maka berhenti mereka itu dekat dengan Jub Yusuf itu. Jub maksudnya telaga. Satu rombongan musafir nak pergi ke Mesir. Mereka singgah dekat dengan telaga yang dibuang Nabi Yusuf di dalamnya. Maka suruh mereka itu akan orang untuk ambil air. Bila rombongan ni berhenti, ketua dia perintahkan kepada ada-ada ni, tolong siapa-siapa pergi cedok ayam buat mai. Suruh pergi ambil ayam. Maka mereka itu pergi cari telaga untuk ambil ayam. Maka sampai mereka itu ke telaga Yusuf. Cari jumpa telaga yang Nabi Yusuf ada dalam. Mereka pun tak tahu. Begitu. Fa'adla dalwah. Maka huluk mereka itu akan timba. Maka bergantung Yusuf naik dan keluar daripadanya. Mereka suar tali timba nak cedok ayam. Suar tengok berat. Duk karau naik balik tu berat. Awak ayam berat sangat naik Nabi Yusuf dia bergantung di tali tu. Begini jadinya. Maka tak kala lihat mereka yang ambil ayam itu akan Yusuf. Qala ya bushra hadha fulan. Kata dia, alangkah seronoknya, hai kesukaan aku. Dia terjemah macam tu. Ala bushra, maksudnya oi seronoknya, itu maksudnya. Bila dia karau tali tu, dia tarik tali tu naik, tengok ada satu budak laki-laki comel duk bergantung di tali tu, duk atas timba hak dia suar nak cedok ayam ni. Maka kata kawan yang cedok ayam ni, ya bushra hadha ghulam. Oh, dia kata alangkah seronoknya, dia kata ada budak laki-laki di dalam telaga ni. Tuan-tuan kena ingat, dalam budaya Arab sejak daripada dulu-dulu, anak laki-laki ni kebanggaan, anak perempuan ni membawa aib. Ini faham mereka. Jadi bila tengok budak laki-laki pula segak comel. Masalah kita akan sampai satu bab dia cerita tentang comel Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf ni dalam hadis Nabi SAW ada dua. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tengah daripada kecantikan dalam dunia ni ada pada Yusuf dan mak dia. Ada satu hadis lagi Nabi kata 2/3 daripada cantik dalam dunia ni ada pada Yusuf dan mak dia. Hanya 1/3 sahaja yang kita pakai share seorang. 1/3 cantik ini kita pakai ambil orang sikit tu jadi lagu kita lah ni, pakai dapat dia ni elok, tami dia ni tegak, tami dia ni handsome, tami dia ni 1/3. 2/3 Yusuf dan mak dia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf ni tegak, handsome sejak daripada budak-budak. Bila dia ni tarik tali timba naik tengok ada satu budak laki-laki comel duk ada di timba tu. Dia kata ya bushra. Oh, dia kata alangkah seronoknya aku hari ni kerana aku dapat hadza ghulam, ada satu budak laki-laki dalam telaga ni. Baik, dia kata maka dapat ketahui pada segala saudaranya. Maka datang mereka itu, berita rombongan ni pergi jumpa Nabi Yusuf dalam telaga ni sampai ke pengetahuan abang-abang dia jahat tu. Mereka dengar cerita kata, weh ada orang jumpa ada Yusuf ni. Mereka pekat apa main. Tentu ingat balik bulan lepas cerita macam mana. Selepas mereka buat kat Nabi Yusuf macam tu, mereka lempak dia masuk dalam telaga. Yang kemudiannya Jibril tolong pegang, letak dia elok-elok dan sebagainya. Mereka ni ambil baju dia, mereka bunuh satu menatang lumuk
lumuk darah menatang di baju tu, balik pergi dekat Nabi Yaakob sambil buat sinetron, buat drama, teriak-teriak. Abang kata adik kami kena faham serigala. Nabi Yusuf satu orang Nabi, sudah tentu dia bijaksana. Bila dia tengok baju tu hampir tak cari langsung. Nabi Yaakob kata apa? Nabi Yaakob kata cerdik serigala ni. Dia nak faham anak aku, dia buka baju dulu. Tapi baju ni tak cari langsung. Ini cerita bulan lepas. Baik, Nabi Yusuf alaihi salam ni bila depa angkat tali timbang naik, bila naik tengok, tahu berita Nabi Yusuf ni dah ditemui oleh satu kumpulan musafir, abang-abang depa tak lari main. Wa asarruhu bidha'ah. Maka sembunyi mereka itu akan hal Yusuf itu, adik depa. Bila depa mai jumpa musafir yang jumpa adik depa Nabi Yusuf ni, depa tunjuk seolah-olah depa tak kenal dengan Nabi Yusuf ni. Sembunyikan kata depa kenal Nabi Yusuf ni. Dan jadi mereka itu akan yakni akan Yusuf itu jualan dengan kata mereka itu, ini hamba kami, dia lari. Dan diam Yusuf kerana takut dibunuh oleh abang-abang dia. Bila mereka main-main, mereka kata dekat orang yang jumpa Nabi Yusuf ni, mereka kata ni, budak ni sebenarnya budak kami, khadam kami. Dia lari daripada rumah kami. Oleh kerana dia dah lari daripada rumah kami sekali-kali tak akan terima dia balik. Allah kami jual kat hamba. Sudahlah buat naya Nabi Yusuf, boleh duit pula, dijual pula ke atas Nabi Yusuf ni kepada rombongan yang jumpa dia. Firman Allah, wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat tahu dengan perbuatan mereka itu. Allah Ta'ala maha mengetahui hati baik dengan hati jahat seseorang manusia. Allah maha mengetahui. Dia boleh pergi buat drama, pergi buat wayang di depan orang, tapi dengan Allah dia tak boleh buat wayang. Allah tahu jahatnya hati abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam. Firman Allah, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. Dan jual mereka itu akan dia, yakni akan Yusuf itu, kepada mereka itu, yakni kepada orang musafir itu, dengan harga yang sikit, iaitu beberapa dirham sahaja, yang berbilang sikit sahaja, iaitu 22 dirham. Mereka jual 20 pound 2 duit tak? Mereka jual adik mereka ni 20 pound 2 duit, ambil. Dia dah kira cinta itu dah, ambil dia dah. Kami pun fed up dah dengan budak ni. Dia lari tak tahu berapa kali dah. Ini kali yang keberapa kami pun tak ingat dah. Lah macam ni lah, kami jual lah, ambil lah. Berapa duit nak bayar? Bayar main 20 pound sudah, ambil. Kami meluat tengok muka budak ni. Pergi cakap lagu tu, abang-abang dia pergi cakap lagu tu kepada orang yang jumpa Nabi Yusuf ni. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan adalah mereka itu padanya, yakni pada Nabi Yusuf itu, daripada jumlah orang yang zahid. Maksudnya mereka tak perlu kepada Yusuf ni, mereka tak perlu. Zahid ni, kalau orang kata orang ni zahid, dia ni satu orang yang zuhud. Zuhud ni maksud tak perlu dunia. Abang-abang Nabi Yusuf ni Quran sebut sebagai minaz zahidin, orang-orang yang tak perlu kepada Yusuf. Kami tak mau kat dia, dia ni tak ada harga pada mata kami. Ambil, hampa nak ambil dia, hampa ambil. Maka tiada berkehendak mereka itu pada harga. Yang dikehendaki mereka ialah buang Yusuf ni daripada negeri ini saja. Itu saja. Kami tak ada nak tarik harga, nak jual budak ni mahal-mahal, walaupun dia comel, dia tegak, dia apa, kami tak ada. Kami tak ada pandang harga berapa duit. Yang pentinglah ni hang ambil dia bawa pergi jauh, supaya jauh daripada kami, supaya jauh daripada mata ayah kami yang duk sayang dia lebih pada kami. Itu kata abang-abang Nabi Yusuf ni. Baik. Dia kata maka bawalah oleh angkatan itu pergi ke Mesir. Maka Nabi Yusuf pun dibawa oleh rombongan ni. Bawa, mereka memang daripada Madian Nabi Mesir. Maka dibawa Nabi Yusuf ke Mesir. Maka jual akan dia oleh orang yang belinya itu dengan harga 20 dinar. Puak ni untung. Macam broker kereta. Dia beli masa kita nak jual kereta kat dia, dia kata apa? Dia kata kereta ni sejuk. Dia kata broker ni kalau nak beli kereta kita, bila pun kereta kita tu tak laku, kereta sejuk, tak ada orang cari kereta ni, dia kata bagi mai 12,000 sudah. Kita pun kata tak boleh tinggi sikit. Dia kata dah ni memang tak boleh, orang tak mau kereta ni, kereta sikit yang berlambak. Dia tu kata begitu. Kita pun ingat tak apalah, 12,000 lah. Dia jual pula 25,000. Yang kata kereta sejuk kita ni, dia jual 25,000. Satu hari kita jumpa kawan yang beli kereta kita, kawan kita jual. Hang beli? Berapa hang beli? 25,000.
Sejuk, kita kata memang sejuk semua kereta. Okay. Ini cerita dia jadi macam ni. Nabi Yusuf alaihi salam dibeli dengan harga 2 dirham. Bila sampai di Mesir, dia dijual dengan harga 20 dinar. Bila sampai di Mesir, ada orang beli dia dengan harga 20 dinar. Dan 2 pasang kasut, bukan dekat duit saja. Tukar dengan kasut pula 2 pasang kasut dan juga 2 helai kain. Harga Nabi Yusuf tu 20 dinar, 2 pasang kasut dan 2 helai kain. Tukar, okey, ambil Nabi Yusuf ni. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra li imra'atihi akrimi matwahu. Dan kata oleh orang yang beli Nabi Yusuf itu daripada orang Mesir itu kepada isterinya, muliakan tempat duduk budak ini. Oh, kebetulan yang beli Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan Nabi Yusuf dibeli oleh Raja Mesir. Raja Mesir ni bila tengok sekilas pandang, tengok Nabi Yusuf ni, Allah campak sayang dalam hati dia. Macam mana kita cerita apa yang berlaku kepada siapa? Musa alaihi salam. Bila diperanyuk dalam sungai, isteri Firaun ambil tengok-tengok, Allah campak sayang dalam hati dia. Tengok-tengok ni, dia kata aku mau budak ni. Bila Firaun main selak-selak kain, tengok laki-laki, Firaun kata sorry, laki-laki aku tak boleh terima. Sebab ahli nujum kita dah kata akan lahir satu budak laki-laki yang esok akan menjahanamkan kerajaan aku. Aku tak boleh terima budak laki-laki. Tapi Allah dah atur, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Isteri Firaun kata apa dekat Firaun? Dia kata, abang, apa jadi pun budak ni saya nak belah. Kan? Laki-laki selalu begitu, cengeng macam mana pun dengan bini kalah. Kan? Cengeng kam balik dengan bini, ya betul. Dia jadi begitu. Firaun ni tak tahu dah, satu cerita lah macam mana cengeng Firaun ni. Bini dia kata, apa? Hak ni saya nak belah abang. Saya minta maaf banyak-banyak. Abang nak kata apa pun saya tak peduli. Saya mau budak ni. Pasal apa? Allah sudah campak dalam hati isteri Firaun nak kepada Musa alaihi salam. Dia bagi logik kepada laki dia. Dia kata apa? Dia kata, abang, hak ahli nujum kata tu mungkin betul. Tapi bukan budak ni. Budak ni kita belah dia daripada besar ni. Kita belah dia. Kita sayang dia. Kita bagi segala-gala dekat dia. Takkan dia nak lawan kita esok? Firaun pun fikir-fikir, otak boleh pakai. Dia kata, okey, hak ni seorang aku kecualikan daripada hukum bunuh. Hak seorang ni lah kemudiannya menjatuhkan kerajaan dia. Nampak tuan-tuan? Sama berlaku kes ni dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Apa jadi dekat dia? Bila Raja Mesir tengok saja Nabi Yusuf ni, dia berkenan. Dia kata pula dekat isteri dia, dia kata tolong ambil budak ni. Dia kata muliakan tempat duduknya. Maka yang beli Nabi Yusuf itu ialah Qitfir, iaitu wazir, iaitu Raja Mesir. Dia kata Tuhan atuk melani. Tuhan dah atuklah Nabi Yusuf ni daripada lahir dia macam ni, kemudian dia kena dera dengan abang-abang dia macam ni, kemudian kehilangan dia menyebabkan bapak dia Nabi Yaqub teriak sampai bengkak mata jadi macam ni. Tuhan atuk semua dah. Dia ni sampai kena buang dalam telaga buruk, kemudian dia ni sampai dijual dengan satu nilai yang tak ada harga, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala atuk dia untuk apa? Untuk dia ni menjadi Raja Mesir. Dia dibeli oleh Raja Mesir yang bernama Qitfir. Baik. Isteri Raja Mesir itu nama dia Zulaikha. Ini yang main cerita, buku cerita apa macam-macam tu keluar kan. Cerita Yusuf dengan Zulaikha ni. Rupa-rupanya Zulaikha ni asal-asalnya ialah permaisuri Raja Mesir. Begitu. Maka suruh siap tempat duduk untuk Nabi Yusuf duduk di rumahnya. Atas perintah raja, dia kata budak ni walaupun kita beli dia daripada tempat orang jual, tetapi aku mau budak ni diberi kemuliaan. Kata Qitfir yang menjadi Raja Mesir ni. Walaupun dia ni kita pungut di tepi jalan, tetapi aku berkenan dekat dia. Raja Mesir kata, aku mau dia dilayan bukan seperti khadam, tetapi dia dilayan dengan layanan istimewa. Allah sudah gerak Raja Mesir ni suruh mau macam tu. Baik. Kata dia di sini, subhanallah, dia kata jodoh seorang itu tiada ketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara Allah akan Zulaikha itu daripada Qitfir, maka tidak pernah Zulaikha itu disetubuhi oleh Qitfir.
Zulaikha ni menikah dengan Raja Mesir, tetapi tidak pernah bersekali dengan Raja ni. Allah simpan Zulaikha ni untuk apa? Untuk kemudian hari itu menjadi isteri Yusuf alaihi salam. Itu dia tuan-tuan. Ajaib. Kalau fikir tak masuk akal. Satu raja menikah dengan satu perempuan syegah. Tiba-tiba dia tak usik perempuan ni. Dia sayang dekat bini dia ni, Allah yang mengetahui. Tapi dia tak usik. Pasal apa? Pasal Allah sudah protect Zulaikha ni untuk dijadikan isteri kepada Nabi Yusuf alaihi salam saja. Allah takdirkan benda tu macam tu untuk nak tunjuk kekuasaan dia. Baik. Kemudian apa jadi? Dan dibawa datang Yusuf. Berapa jauh? Dia kata, ikut dia akan kehinaan. Hendak kena bunuh. Ditaup dalam telaga. Masuk penjara. Barulah sampai dia kepada Zulaikha. Dan akhirnya kahwin dia dengan Zulaikha. Tu perjalanan hidup Nabi Yusuf tu sampai macam tu. Ni hak kita duk baca ni tak masuk penjara lagi ni. Hak kita duk baca ni orang baru jumpa dia dalam telaga buruk, baru bawa dia pergi jual di markis, baru dia dibeli oleh Raja Mesir. Tak sampai lagi cerita Nabi Yusuf nak kena jail, tak lagi, tak sampai lagi. Tak lagi dia akan kena lagi ujian yang berikutnya apa dia? Dia kena jail pula Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni. Kemuncak kepada ujian yang Allah bagi dekat dia bersusul-susul, bertimpa-timpa, berturut-turut ni, Allah nak bagi dekat dia satu anugerah besar. Tak lagi kita jujur apa anugerah yang Allah nak bagi ke dia. Baik, firman Allah, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Maka mudah-mudahan kita ambil dia perbuat anak. Raja Mesir ni kata dekat isteri dia Zulaikha, dia kata budak ni, dia kata hati aku dah ingat satu, aku nak ambil dia buat anak. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi. Dan demikian itulah kami beri perintah, yakni kami bagi kuasa kepada Yusuf pada bumi Mesir. Yakni seperti kami lepas akan dia daripada bunuh dan telaga dan sebagainya, dan kami jadikan kasih sayang hati Aziz. Aziz ni gelaran kepada Raja Mesir, gelaran kepada Qitfir tadi ni. Kami bagi rasa sayang kepada Aziz, yakni kepada Raja Mesir ni terhadap Yusuf. Kami beri perintah, kami beri kuasa kepada Yusuf di dalam bumi Mesir itu, sehingga sampai dia menjadi sultan dan berkahwin dia dengan Zulaikha. Tuhan punya plan macam tu. Maka akhirnya apa jadi? Plan Tuhan itulah yang berjaya. Baik. Dia kata dan sujud segala saudaranya dan ibu dan bapa. Itu dia. Bila dah satu hari esok dia dah jadi Raja Mesir, pada masa tu semua adik-beradik dia hak busuk perut kat dia, hak buat macam-macam kat dia ni, semua mai jatuh di kaki dia. Semua mai tunduk dekat dia sebagai Raja Mesir, dalam keadaan mereka tak kenal. Kata yang mereka tunduk tu ialah Yusuf adik mereka, yang mereka cukup sakit hati kat dia, yang mereka merancangkan macam-macam benda jahat dekat dia. Allah susun benda ni bagi jadi macam tu. Firman Allah, walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Dan supaya kami ajar akan dia, yakni akan Yusuf itu takbir mimpi. Nabi Yusuf ni pula Allah bagi pula dekat dia satu ilmu. Ilmu apa? Ilmu boleh takbir mimpi. Takbir ain, takbir, bukan tadbir. Dia tak sama dua tu. Dia ni kerja apa? Dia ni pegawai tadbir. Tadbir, tadbir. Tapi dia ni dia ada ilmu apa? Ilmu ta'bir mimpi. Ain, ta'bir. Dia menceritakan mimpi ni, makna dia macam ni. Allah bagi anugerah ni kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sekali lagi Allah bagi kat dia. Dia masuk penjara sekali lagi, dia diberi ilmu menta'bir mimpi. Sekali kita dibaca. Baik, firman Allah, wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang menang atas kehendaknya. Tiada lemah dia oleh sesuatu. Tuhan ni ghalibun. Ghalib maksud dia menang, mengatasi maksud dia. Ghalibun ala amri. Urusan apapun akan tunduk kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau macam mana, macam Allah mau akan jadi. Manusia mau macam mana akan kalah dengan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Baik, firman Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia kafir tiada ketahui mereka itu yang demikian itu.
firman Allah, walamma balagha ashuddah atainahu hukman wa ilma. Ini dia dah main satu tahap lain pula. Dan tak kala sampai Yusuf akan sehabis-habis kuatnya, sehabis-habis kuat. Ashuddah, balagha ashuddah, maksud dia sampai dewasa, sampai umur matang. Itu maksud dia. Apabila sampai Yusuf ni pada umur matang, umur dewasa dia, kami datang akan dia hikmah dan ilmu. Kami bagi dekat dia hikmah, kebijaksanaan, dan kami bagi ilmu pada dia. Kita ni dia ada umur matang. Kalau kita tengok kebanyakan Nabi 40 dilantik menjadi Nabi. Seolah-olahnya apa? Seolah-olahnya umur 40 tu umur cukup matang. Sebelum 40 ni tunggu saklum. 40 barulah umur cukup matang. Sebelum tu proses kematangan. Baru nak matang. Dia belajar, dia kena belajar lagi. 40 itu umur matang. Kalau dalam kalangan menjadi amalan di kalangan penduduk Madinah. Penduduk Madinah sejak daripada zaman Nabi sampai hari ini pun, sebahagian besarnya yang beragama, yang beriman betul ini, mereka bila cicah saja umur 40, dia tak 50% aktiviti dunia. Dia lebih kepada aktiviti akhirat. Dia nak kulun, dia nak gelut, dia nak bertungkus lumus, dia nak apa pun sebelum 40. Dia kira dia touch saja, dia sentuh saja umur 40, di situ dah bermulanya tumpuan lebih kepada akhirat dia. Dia macam tu. Pasal apa? Pada umur tu lah dia nak main sakit macam-macam. Dia main tak pasal dia main angin. Duduk. Sebelum 40 tak ada. Dia main umur 40, berdiri lama sikit dia tangkap pinggang. Dia main umur 40, pergi cek ada darah tinggi. Dia main umur 40, pergi ada buat cara check up dekat hospital, tengok dia, abang you, dia kata you punya kidney ada problem. Umur 40. Dia nak start macam-macam. Okey, maka itu umur yang menjadi perenggan kepada orang nak tumpu lebih kepada ibadah. Dia macam tu. Baik. So, Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni bila dia sampai dekat balagha asyuddah, sampai kepada umur habis kuat dia, umur cukup matang dia, kami datang akan dia hikmah dan ilmu. Kami bagi dekat dia kebijaksanaan dan kami bagi ilmu. Tang ni tuan-tuan kalau buka Ibnu Katsir, dia ada berbagai-bagai pendapat di kalangan ulama. Di sini dia kata apa? Iaitu umurnya 33 tahun. Ada satu pendapat kata umur 25 tahun. Ada satu pendapat kata umur 30 tahun. Ada satu pendapat kata umur 40 tahun. Wallahu a'lam umur berapa. Tetapi Nabi Yusuf sampai pada umur tu, Allah bagi dekat dia ilmu dan kebijaksanaan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itulah kami balas segala orang yang berbuat kebaikan. Yakni kami beri iman, kami beri hidayah, kami beri sabar atas bala. Itu dia. Orang yang jenis hidup dia ni sentiasa nak buat kebaikan, Allah akan bagi dekat dia sesuai dengan kesungguhan dia nak buat baik. Allah bagi iman, Allah bagi hidayah, Allah bagi sabar, Allah bagi semua dekat dia. Pasal apa? Pasal Allah tahu dia nak benda-benda tu, maka Allah bagi benda tu. Ayat Quran yang kita selalu baca apa dia? Tuhan kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersusah payah kerana nak mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjuk kepada dia jalan kami. Mana-mana manusia yang dia tunjuk kesungguhan dia nak kepada Islam, Allah bagi dia. Siapa yang buat mau tak mau dengan Islam, siapa yang Allah tak bagi ke dia. Tapi kalau tunjuk mau, tunjuk nak kepada Islam, tunjuk dia mencari Islam, tunjuk, Allah kata lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjuk kepada dia jalan kami. Orang yang sungguh-sungguh nak jadi baik, Allah akan bagi iman, Allah akan bagi hidayah, Allah akan bagi sabar kepada dia. Ni dia beritahu di sini. Baik, maka seperti itulah sabar Yusuf alaihi salam. Warawadtuhu warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih, dan berkehendak akan dia, yakni akan Yusuf itu, oleh perempuan
yakni yang ia duduk di rumahnya daripada dirinya, iaitu Zulaikha itu berkehendak pada Yusuf, iaitu berkehendak dia jima' akan dia. Ni mai satu ujian kepada Nabi Yusuf. Dia dah dibeli oleh Raja Mesir, bawa balik di rumah, bagi dekat dia elok-elok, bagi keistimewaan, bagi layanan kelas 1 dekat dia. Tengok-tengok isteri Raja Mesir Zulaikha ni sudah jatuh hati kepada Yusuf. Jatuh hati ni bukan setakat berkenan saja, bahkan dia nak melarat lebih lagi. Dia sampai ke tahap nak ajak Nabi Yusuf berzina dengan dia. Ini sudah jadi benda ni macam ni. Wa ghallaqatil abwab, dan kunci Zulaikha akan segala pintu rumah. Dan adalah pintu rumah itu ada 7. Saya kata Zulaikha ni dia sudah tak boleh tahan, tak boleh nak kawal hati dia. Dia berkenan sangat dekat Nabi Yusuf alaihi salam. So dia merencanakan satu benda yang tak baik. Dia nak ajak Nabi Yusuf ni berzina dengan dia. So dia buat apa? Dia kunci pintu-pintu rumah semua. Dia kunci tinggal dia dengan Yusuf dalam rumah tu. Wa qalat haita lak, dan kata Zulaikha kepada Yusuf, mai, dia kata, kacau. Dia kunci pintu-pintu rumah semua. Nabi Yusuf nak lari tak boleh. Dia kata dekat Nabi Yusuf ni, dia kata mai, kita buat benda tak elok ni. Qala ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Maka kata Yusuf, aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada buat kerja tak elok ni. Nabi Yusuf ni dia kata dekat Zulaikha, bila Zulaikha ajak dia berzina, dia kata ma'azallah, dia kata ya Allah ya Tuhan, mintalah aku jauh daripada terlibat dengan benda tak elok ni, kerana bahawasanya tuan aku, yakni Raja Mesir ni, Qitfir ini, baik dia akan tempat duduk untuk aku, dia kata, dan tiada sayupnya aku buat khianat kepada isterinya. Dia kata minta jauh lah, dia kata minta berlindung aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin aku nak buat benda tak elok dengan isteri kepada satu orang yang telah buat baik kat aku. Dia kata, aku daripada kena buang dengan abang-abang aku, daripada kena jual dengan harga murah, aku dibeli oleh Raja Mesir, aku diberi kedudukan dan layanan yang istimewa, aku diberi kasih sayang yang cukup-cukup lebih dan sebagainya. Tiba-tiba hari ni aku nak khianat dia, aku nak berzina dengan isteri dia. Mana mungkin aku boleh buat benda ni, kata Nabi Yusuf. Innahu la yuflihuz zalimun, kata dia bahawasanya tidak akan menang segala orang yang zalim, yakni orang yang melakukan khianat zina itu. Dia kata orang yang buat khianat, buat zina ni kiamat dengan Allah. Orang yang kiamat Allah sekali-kali tak akan senang hidup dia. Aku tak akan buat benda ni, dia kata. Firman Allah lagi, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini ayat kontroversi. Dia kata apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh telah qasad hati Zulaikha dengan Yusuf, dan telah qasad hati Yusuf dengan Zulaikha akan menjimaknya. Tuhan beritahu. Tuhan kata godaan yang Zulaikha datangkan kepada Nabi Yusuf ni menggoncang juga Nabi Yusuf ni, sehingga kan dua-dua, both party, dua-dua pihak ni ada keinginan tu. Di sini ayat ni bukan nak cerita Nabi Yusuf ni tak elok, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu, kata Nabi juga adalah manusia. Jadi manusia dibekalkan nafsu. Jadi nafsu tu ada dalam hati dia. Bila tengok perempuan segak ni berasa angin, berasa berkenan. Tetapi berkenan Nabi Yusuf ini bukan berkenan sampai nak jinak, sampai nak zina. Dah, bukan berkenan macam tu. Berkenan sebagai memenuhi naluri manusia. Macam mana kita orang Islam, kita puasa bulan puasa, kita duk tengok ayam tebu dalam balang pukul 2, pukul 3 petang ni kan, tengok dengan balang tu berpeluh. Dia tengok tu, kata kalau boleh minum ayam tebu ni bukan gaduh segelas, tegur cukup lah. Bukanlah kata kita ingat macam tu bermakna kita ni nak langgar perintah wajib puasa. Dah, cumanya nafsu kita ni tengok kalau boleh kena mau segelas cantik. Macam tu lah
yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan maksud ayat tadi yang kata walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha pun ada keinginan nak berzina dan Yusuf juga ada keinginan. Bukan maksudnya Nabi Yusuf nak buat perbuatan zina, tetapi sebagai manusia, atas kapasiti dia sebagai manusia biasa, dia ada keinginan tu. Tengok perempuan segera, berkedudukan pula perempuan ni, dia nak ajak aku buat benda ni. Keinginan tu ada, tetapi Yusuf sekali-kali tidak akan buat benda tu. Itu penjelasan kepada ayat ni. Ada setengah orang dia salah faham ayat ni. Dia kata Nabi Yusuf pun ada ingat nak berzina. Dia bukan ada ingat nak berzina, dia ada minat kepada perempuan. Pasal apa? Pasal dia juga manusia biasa. Cuma dia Nabi, dia lebih dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagai manusia, teringin tu ada. Teringin tu ada sikit dalam hati dia. Baik, sambung dia. Dia kata, dan sungguh telah qasad Zulaikha dengan Yusuf dan qasad Yusuf dengan Zulaikha akan zina. Kata ulama tafsir, qasad Zulaikha itu tetap dan putus. Zulaikha memang nak berzina, itu maksud dia. Serta ia tiada beragama yang boleh menegahnya. Dan qasad Yusuf itu pula cenderung kepada tabiat syahwat, yakni ketika lihat perempuan yang cantik dengan tiada tetap dan tiada putus. Dia kita terang saja. Nabi Yusuf ni manusia biasa, bila tengok ada sedikit teringin, tapi bukan dia ada ingat nak berzina. Maka tiada masuk di bawah taklif syarak, seperti ingin nafsu orang puasa kepada makanan ataupun ni dia saja. Macam mana orang puasa, berasa tengok di pasar Ramadan, tengok orang duk makan ayam pocik tu, mocik ayam liok dia sekali. Bukanlah maksud dia nak buka puasa lala tu, tapi tengok ke ayam pocik tu, langkah tak lepas. Tengok orang ramai tu botol, tengok tu bilang ketui ayam tu, perasaan kalau aku tunggu pun tak ada dapat dah. Tapi tunggu bila dia tak boleh tahan, tengok ayam pocik dengan bau dia tu. Tu macam tu jual dekat apa, RM100,000 ke mana tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya fitrah 3 kali tak ada dapat. Ramai tu tunggu duduk. Lepas bulan puasa boleh belilah. Pasal bulan puasa punya ujian tu tak boleh tahan. Semua lalu. Kita pijak break. Dia jadi begitu. Kan dia begitu. Bulan puasa punya pukulan ni. Ini cerita dia. Jadi bulan puasa orang teringat nak makan nak minum, bukan makna dia nak buka puasa. Cuma sebagai manusia keinginan kepada makan minum itu ada. Tetapi dia kata tegah akan dia oleh agamanya. Firman Allah, laula an ra'a burhana rabbih, jika bahawa tiada melihat akan burhan Tuhannya. Kata ulama, makna burhan itu ialah Yusuf telah melihat rupa bapaknya Nabi Yaqub. Ketika itu duk gigit 2 jarinya. Jadi dalam tafsir Ibn Katsir pun dia bawa andaian ini, tapi tidak disokong oleh mana-mana nas yang kuat. Cuma dia terhasil daripada pendapat ulama tafsir. Nabi Yusuf ni bila digoda oleh Zulaikha ajak berzina, datang burhan daripada Allah. Yang kata burhan tu apa? Tuhan hantar main satu burhan ya, saya makna dia bukti, tapi di sini bukanlah maksud bukti. Main macam satu, nak kata apa mana? Macam satu amaran main kat dia. Dalam pada dia digoda oleh Zulaikha tu, ulama tafsir kata terbayang pada mata dia pak dia Nabi Yaqub duk gigit jari. Dia nampak muka pak dia, dia pun back off balik. Apa? Tak jadi. Ingatan yang buruk tu tak jadi nak buat. Macam tu. Nampak pak dia gigit jari. Jari ni dia okey lah. Kalau macam kita lah ni kata nampak buat ingat-ingat. Kita nak pergi buat benda tak baik, nampak macam pak kita ada buat dulu. Tak boleh buat. Kan? Lebih kurang macam tu. Ulama tafsir kata Nabi Yusuf ketika itu nampak bayang bapa dia Nabi Yaqub duk gigit 2 jarinya. Dan kata bapa dia, hai Yusuf, adakah engkau nak buat pekerjaan orang kafir ini? Pak dia kata dekat dia, Yusuf, hang ada ingat kan nak buat kerja tak elok ni? Kerja ni kerja orang kafir, orang tak ada agama. Begitu. Sedangkan engkau tersurat daripada daftar anbiya. Pak dia kata, Yusuf,
Hang ni nak jadi Nabi tau. Takkan hang boleh ingat benda-benda tak elok macam ni. Maka serta ditampar dadanya dengan tangannya, maka terkeluar syahwat daripada ruas anak jarinya. Ini Israiliyat yang tidak ada nas kukuh yang menyokong riwayat ini. Kononnya dia nampak pak dia Nabi Yaqub duk gigit 2 jari. Lepas tu pak dia kata kat dia, Yusuf, betul ke hang nak buat benda ni? Hang tahu tak nama hang ada tercatat di dalam senarai nama Nabi-Nabi? Lepas tu pak dia pam bagi dada dia, dia tergostan ke belakang, terpelanting keluar nafsu daripada ruas-ruas apa nama tulang dia, terkeluar nafsu. Habis dia pun tak jadilah nak buat benda tak elok ni. Dia kata, dan kata satu pendapat lagi, datang Jibril kata kepada dia, hai Yusuf, adakah engkau akan kerja orang kafir? Satu riwayat pula kata yang mai tu Jibril kata dekat dia, Yusuf, hang nak buat ke benda tak elok ni? Dan engkau sudah tersurat pada daftar anbiya. Serta disapunya dengan sayapnya keluar syahwat itu dan terkeluar maninya. Ini juga satu riwayat yang tidak ada sokongan daripada mana-mana nas yang sahih. Tapi ada dicatatkan di dalam Ibnu Katsir. Ada dicatatkan. Dan kata clear lagi, Yusuf tak jadi buat itu pasal apa? Pasal Yusuf angkat kepalanya ke bumbung rumah. Terlihat di bumbung itu tersurat satu ayat, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini ayat Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Tapi kononnya Nabi Yusuf masa tu dah nampak dah ayat ni. Bila dia langut-langut naik, nampak wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bila dia tengok yang tu, dia pun tak jadi buat benda ni. Ini adalah riwayat-riwayat yang tidak dikukuhkan dengan nas yang sahih. Maka jangan kamu hampiri zina, kerana dia adalah keji dan sejahat-jahat jalan. Firman Allah, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Seperti yang demikian itulah, yakni tunjuk burhan itulah, supaya kami lepas daripadanya akan kejahatan khianat, daripada kekejian zina itu. Tapi yang pentingnya apa dia? Memang ada satu reminder daripada Tuhan yang membuatkan Nabi Yusuf stop dan tak buat benda yang tak elok. Tapi burhan itu bentuk macam mana? Allah sahaja yang mengetahui. Tidak ada penjelasan kepada benda itu. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Bahawasanya Yusuf itu daripada jumlah segala hamba kami yang dipilih. Wastabaqal baba, dan berlumba-lumbalah kedua-duanya itu ke pintu rumah. Ini dia sambung balik cerita Zulaikha tadi. Dia kunci pintu semua, tinggal dia dengan Nabi Yusuf dalam rumah. Lepas itu dia ajak Nabi Yusuf, dia kata, Yusuf, mai kita berzina. Baik, sambung pada tu dia kata apa? Wastabaqal bab, maka bermusabaqahlah mereka itu ke pintu rumah. Wastabaqah itu maksudnya musabaqah lah. Yang kita dulu kata musabaqah Quran tu, musabaqah tu wastabaqah ni lah. Maksudnya apa? Berlumba-lumba. Musabaqah Quran maksudnya berlumba-lumba Quran. Kan? Itu maksudnya. Kemudiannya Allah ubah balik. Ubah, tak mau pakai dah musabaqah, pakai apa? Tilawah. Majlis tilawah Al-Quran. Itu kena lagi. Musabaqah tak kena. Tak siapa yang pergi bagi idea ni dulu. Musabaqah ni maksudnya lawan, kalau orang Kelantan kata unggah ni, lawan lari siapa sampai dulu, tu musabaqah. Jadi di antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha ni bermusabaqah ke pintu. Maksud dia apa? Lari siapa sampai dulu kat pintu. Nabi Yusuf kalau sampai dulu, dia nak buka pintu, nak lari. Zulaikha kalau dia sampai dulu, dia nak kunci pintu, bagi kemas lagi, tak bagi keluar. Tapi dua-dua berebut pergi ke pintu. Ini cerita ni, Quran cerita. Maka berlumba-lumba kedua-duanya itu ke pintu rumah. Yusuf hendak buka dan hendak lari, Zulaikha hendak tahan. Maka didapat pintu itu berkunci. Yusuf sampai dulu. Yusuf sampai tengok pintu kunci, nak buka tak boleh. Dia pakai apa tak tahulah masa tu. Nak kata pedayang, apa cap yel ke, dah apa tak tahu. Tapi cerita dia nak buka tak boleh. Pergi di pintu tu tengok kunci kemas, nak buka tak boleh. Maka sampai Zulaikha, ditariknya baju Yusuf sebelah belakang dan cari baju itu. Itu ceritanya.
lari pergi kat pintu. Nabi Yusuf sampai dulu, sampai nak buka tak boleh. Bila nak buka tak boleh, Zulaikha pegang baju dia belah belakang, tarik, koyak baju belah belakang. Begitu. Wa qaddat qamisahu min dubur, dia kata. Dan koyak Zulaikha akan baju Yusuf daripada belakang. Maka mengalah akan dia oleh Yusuf. Dia pegang baju, koyak belakang. Yusuf tak lari lagi. Oi, kalau boleh gambar ambil masa tu. Cemas, keadaan masa tu cemas. Dia pegang baju, Nabi Yusuf lari, koyak baju belah belakang. Maka buka pintu, dia pergi pintu lagi sekali, pintu yang lagi satu boleh buka. Boleh buka. Bila boleh buka pintu tu dan keluar Yusuf daripada situ, manakala Zulaikha di belakangnya, buka. Bila pintu boleh buka, Nabi Yusuf terus meluru keluar. Zulaikha duk ligan lagi di belakang dia. Apa jadi? Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Maka terserempak kedua-dua mereka akan suami Zulaikha di depan pintu. Yang ni kata ni, dia jadi sinetron Indonesia. Liga-liga di pintu, boleh buka pintu, tengok raja duduk diri depan tu. Raja Mesir duduk diri depan tu, laki Zulaikha ada belakang ni. Laki dia duduk diri depan pintu. Serta lihat dia, yakni suami Zulaikha tu tengok akan Zulaikha itu berhias. Laki ni kok anak pun cerdik pada bini. Kan? Bila dia tengok, mata dia tengok bini dia tahu dah siapa betul siapa salah. Pasal apa? Pasal bini dia make up habis-habisan. Bini dia berhias habis-habisan. Sedangkan Yusuf lari. Masa pintu tu dibuka, Nabi Yusuf keluar dulu lari. Raja, kalau tak cerdik tak jadi raja. Dia cerdik, dia tengok dia tahu dah. Yusuf dalam keadaan nak lari. Tengok Zulaikha ni make up sampai tak pernah dia tengok make up macam ni punya dahsyat. Otak dia dah jalan dah. Dia nampak dah siapa betul siapa salah. Dia dah boleh fikir dah. Maka tak kalah terserempak Zulaikha dengan suaminya itu, takut dia. Takut. Tengok laki dia ada depan pintu, dia takut. Zulaikha ni takut. Dan kata Zulaikha, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Dandan dia riwayat. Apa dia kata? Bila buka pintu tengok laki dia duduk berdiri, dia kata, apakah balasan kepada orang yang nak buat jahat, nak buat tak elok kepada isteri hang? Dia yang duduk ligan Nabi Yusuf. Bila mai depan laki dia kata kawan ni jahat. Macam tuan-tuan duduk tengok drama apa, gambar apa, kan? Ada satu gambar apa petang-petang nama Melayu ni, orang perempuan tiga jom tengok. Menantu ni, kalau belakang laki dia cakap kasar-kasar dekat mak mentua, bagi mak mentua dia ni sakit hati. Kan? Saat lagi laki dia main dandan buat cakap baik, nak tunjuk kata dia tu tak jahat. Ini cerita ni, dia pun baca tafsir dia. Dia ambil idea tu. Dia buat macam mana Zulaikha buat ni. Dia yang nak buat punca bagi jadi jahat ni. Bila terserempak dengan laki dia mengadu kat laki dia kata orang jahat, bukan dia jahat, orang jahat. Dia abang kat laki dia. Tonton tengok lagi ni. Ending cerita ni cukup menarik. Inilah yang terjadi dalam masyarakat lain. Bila buka pintu tengok laki dia terus akai tu mai terus. Dia kata dekat laki dia, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a. Saya nak tanya abang satu. Apa hukuman yang patut abang bagi kepada orang yang nak buat jahat dekat isteri abang? Dia pergi tanya laki dia macam tu. Melainkan pada pendapat saya bahawa dipenjarakan dia. Dia kata dekat laki dia kata, abang, orang nak buat jahat dengan laki abang ni, abang patut sumbat dia dalam penjara. Dia nak perosak saya, abang patut ambil tindakan dekat dia, abang buh dia dalam penjara. Atau azab dia dengan azab yang sakit, yang dibalunkan dia. Dia kata, ataupun abang kena bagi satu hukuman yang cukup sakit sebab dia ni, dia kata. Maka tak kala didengar oleh Yusuf akan perkataan Zulaikha yang mengotok atas dia itu, Nabi Yusuf pun terkejut. Dia ni, tadi legulai dah jadi legulai. Yang tadi pergi kunci pintu semua tak bagi aku keluar, siapa? Yang tadi lepas kunci pintu ajak aku berzina ni siapa? Yang tadi ligan aku kok belakang sampai koyak rabak baju aku tadi siapa? Lari pula hampir mengadu dekat lelaki hang kata aku yang nak buat jahat kan? Nabi Yusuf terkejut dengan drama yang baru jadi ni. Terkejut Nabi Yusuf ni.
Maka berkehendaklah ia melepaskan dirinya. Nabi Yusuf kata, aku tak boleh biang diri aku jadi mangsa, kerana aku tak salah. Sememangnya aku tak salah. Takkan dia pergi mengadu lagu ni aku nak mengaku. Aku mesti pertahankan diri aku. Qala hiya rawadatni. Maka kata Yusuf, dialah, yakni Zulaikha lah yang nak goda saya. Dia terus bela diri dia di depan raja. Dia kata, tuanku, saya nak beritahu dekat tuanku, bukan saya yang buat benda ni, dia yang nak goda saya. Dan nampak susah tak susah, tuan-tuan? Orang hak dia duk mengadu ni siapa dia? Laki kau tu. Hang tu dah bias dah. Nampak? Demikian berlaku dalam dunia hari ni. Bias ni, masalah bias ni. Ini masalah dia. Dua orang main mengadu, hak seorang, hak seorang geng dia, hak seorang musuh dia. Dia nak dengar siapa? Hang abang bila hang betul macam mana pun, tapi hak tu geng aku. Ini masalah timbul pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf tak bela diri, aku terpaksa bela diri. Aku tak salah. Dia kata dalam hal ni, isteri hang yang nak goda aku. An nafsi, dia kata daripada diri saya. Bukannya saya yang nak goda dia, dia yang nak goda saya. Maka kata Kitfir, ada tak saksi? Raja. Dia terus kata apa? Baik, dia kata Zani macam ni. Siapa boleh bawa main saksi? Mengesahkan kata dia betul dan satu pihak lagi salah. Saya nak saksi, Raja kata. Maka kata Yusuf, wa syahida syahidun min ahliha. Dan Tuhan yang tolong. Tuhan tolong Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Firman Allah apa dia? Wa syahida syahidun min ahliha. Dan jadi saksi oleh orang yang jadi saksi daripada keluarga Zulaikha sendiri. Nabi Yusuf ni Allah terus bagi satu ilham dekat dia. Dia bercakap di depan raja macam tu. Dia kata saksi, okey, saksi ada. Wa syahida syahidun min ahliha. Yang akan menjadi saksi, saya betul dan saya salah. Ambil saksi daripada keluarga dia. Tak usah ambil daripada keluarga saya. Ambil daripada keluarga dia. Pasal apa? Pasal biasanya keluarga akan defend keluarga. Baik, kita dengar saksi daripada keluarga dia. Apa saksi itu nak kata? Anak laki-laki bagi pak penakan Zulaikha yang masih di dalam bedung. Satu budak kecil. Yang budak kecil ini anak pak penakan. Maksud dia apa? Sepupu. Yang masih dalam bedung. Bukan budak ni asyik daripada hidung. Ya. Maka yang menjadi saksi ni dia kata adalah satu budak laki-laki, anak kepada pak penakan Zulaikha, yang kecil lagi, masih di dalam bedung, masih duduk dalam bungkus kain lagi. Maka kata baby tu, kata budak kecil tu, in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqa wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min apa tu? Qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin. Dan jika ada baju Yusuf itu koyak di depan, maka Zulaikha benar. Budak kecil cakap. Budak duduk dalam bedung. Dia bercakap budak ni. Dia kata, "Allah ni tuanku, saya tak mau kata siapa betul siapa salah. Saya bagi apa nak kata? Saya nak bagi satu indikator yang boleh indicate siapa betul siapa salah." Apa dia kata? Tengok baju Yusuf. Kalau baju Yusuf cari belah depan, Zulaikha betul. Tapi kalau baju Yusuf cari belah belakang, Yusuf betul. Pasal apa? Kalau cari belah depan, maksudnya perempuan tu nak jadi mangsa. Kalau cari belah belakang, maksud Yusuf nak jadi mangsa. Itu maksud dia. Budak ni pergi bagi jawapan yang bijak macam tu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika baju Yusuf itu koyak di depan, maka Zulaikha benar, dia kata. Dan Yusuf berdusta. Dan jika baju Yusuf itu koyak belakang, maka Zulaikha dusta. Dan Yusuf orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Maka tak kala diperiksa oleh raja ni,
didapati baju Yusuf itu koyak di belakang. Raja dah terkejut dah, budak kecil ni bercakap dia dah terkejut dah. Dia pergi cek apa yang budak kecil ni kata. Pergi tengok baju Nabi Yusuf, kamis dia koyak belah belakang. Sudah, dia kata. Maka berkata Aziz, yakni Raja Mesir itu kepada Zulaikha, bahwasanya perkataan engkau, apa balasan orang yang nak buat khianat, buat jahat kepada isteri engkau itu, setengah daripada tipu daya engkau orang perempuan. Dia terus kata dekat bini dia, ni yang hang tadi buka-buka pintu, hang terus kata dekat aku, apa aku akan buat kalau orang nak buat khianat dekat bini. Hang ni betul-betul, hang ni betul-betul tak boleh pakai ni orang. Hang ni orang perempuan, hang nak betul diri hang sampai sanggup buat macam ni. Dia marah dekat bini dia. In kaida kunna azim. Dia kata bahawasanya tipu muslihat engkau wahai Zulaikha pada keinginan untuk berzina itu sangat besar. Dia kata pandai dan banyak jalan bersalahan orang lelaki. Dia kata hampa, dia kata orang perempuan akai hampa memang banyak. Akai hampa ni memang banyak dalam hal-hal macam ni. Akai hampa memang banyak. Dia kata tak sama macam orang lelaki. Dia kata kecil pada itu tapi besar pada tipu daya yang lain daripada hal ini. Dalam bab zina ni perempuan tipu daya dia banyak juga. Tuan-tuan, satu orang perempuan dia pergi abang, dia kata ni aku nak beritahu kat abang ni, Pak Haji ni nampak air tu jahat. Kata apa orang cakap kat Pak Haji tu macam tu? Ni saya nak beritahu, saya pun dia pernah cuba mengurat. Kenal tak Pak Haji tu? Kenal tuan-tuan, seorang kek babat jatuh tiada ikut. Orang hak dengar ni dia tak jadat lah. Dia dengar tu dia terus kata, oh tu kan. Tak sangka, tengok ke janggut, tengok ke soban, tak sangka. Percaya dah. Pasal apa? Tipu daya orang perempuan dalam hal yang melibatkan soal seksual, memang orang lelaki-lelaki boleh kena. Dia pergi di depan orang semua, dia habaq kata dia ni satu masa dulu pernah cuba nak cabul saya. Dia kata banyak tu ya, payah kita ni. Bukan pergi. Mana tu? Pergi, kita ni payah. Anggota dia kata ni dia fitnah saya ni, dia tunduk. Dosa dah. Orang nak dengar tu kata apa? Suka patut. Dia malah tipu daya orang perempuan dalam hal yang melibatkan seksual ni memang berkesan. Inilah yang Al-Aziz, Raja Mesir kata kat diri dia. Tapi orang lelaki-lelaki dia dalam hal tipu daya yang melibatkan seksual ni, dia kalau cakap pun tahu. Kalau dia orang lelaki-lelaki, biar abang ni saya nak beritahu ni, perempuan ni pernah cuba nak cabul saya. Kata pilah. Tak boleh. Modal tu orang lelaki-lelaki tak boleh pakai, orang tak percaya. Tapi orang lelaki-lelaki dia kuat lain, dia kuat. Dia nak belit orang, dia nak tipu orang, dia nak apa, yang tu orang lelaki-lelaki bagi dia. Dia cakap dengan tu. Inilah yang kata Raja Mesir kata dekat isteri dia. Kemudian berkata Raja Mesir itu, dia kata Yusuf a'rid an hadha. Okey, dia buat keputusan. Raja Mesir kata, wahai Yusuf, berpaling engkau daripada ini. Jangan sebut-sebut lagi benda ni. Dia nak close ni. Dia nak close. Pasal apa dia nak close, tuan-tuan? Pasal dia tak mau bini dia ni jadi tak elok pada pengetahuan orang. Okey, close. Habis. Lah pun macam tu juga. Kalau ada benda-benda case close. Habis. Tak ada apa. Satu call yang bagi, tutup kes ni. Tutup tuan-tuan, tutup. Pasal apa? Pasal melibatkan orang kenamaan. Raja Mesir ni kenamaan. Dia tak maulah cerita bini dia tak elok ni sampai ke pengetahuan rakyat. Dia tak mau. So, apa Raja Mesir kata? Dia kata case close. Okey Yusuf, dia kata benda jadi dah. Aku tahu hang tak salah. Okey, aku minta dekat hang satu. Dia kata apa? Aku minta satu, benda ni tutup. Habis di sini. Dia kata. Dia nak tutup kes ni. Baik, tuan-tuan tengok apa jadi. Wastaghfiri li zanbik innaki kunti minal khati'in. Dan kata Raja Mesir ni kepada bini dia, kepada Zulaikha, dan minta ampun olehmu wahai Zulaikha atas dosa engkau. Dekat Nabi Yusuf dia kata okey, cukup dekat ni. Jangan panjang dah benda ni, jangan cerita kat siapa, jangan abang apa kan. Tutup benda ni, tutup. Dia beralih kat bini dia kata hang berdosa. Sudahlah hang ada intention, ada ingat, ada niat nak buat benda tak elok. Lepas tu hang fitnah orang pula. Sedangkan benda ni hang yang jahat.
Cukuplah, dia kata, bertaubatlah atas kesalahan, atas dosa engkau. Kerana bahawasanya engkau itu adalah engkau daripada jumlah segala orang yang berdosa, iaitu dengan khianat suami engkau dan tuhmah Yusuf yang terang saksi melepaskan dia. Dia pun kata, benda dah clear, hang memang salah. Salah apa? Salah yang pertama, hang curang dekat aku suami hang. Salah yang kedua apa dia? Hang tuhmah Yusuf, budak baik ni. Dia kata, hang ni sudah buat satu salah besar. Dan lebih-lebih lagi, budak kecil sudah tampil sebagai saksi menjelaskan jahat hang ni. Hang memang salah. Hang minta ampun atas dosa hang. Dan malangnya apa jadi? Dan dimasyhurlah khabaran itu seluruh Mesir. Benda hak kata tutup tu Tuhan nak cerita sangat tu. Apa jadi? Maka dimasyhurlah khabaran itu di dalam Mesir. Tersebar cerita ke seluruh Mesir. Cerita kata apa? Kata Zulaikha ni satu perempuan tak baik. Dia sudah buat macam ni kepada budak yang dia ambil, dia beli daripada ni, ambil buah di rumah dia. Tiba-tiba dia ada niat tak baik dengan budak tu. Bahawa isteri kepada Aziz, isteri raja, berkehendak pada hamba. Cerita tu orang bercakap seluruh negeri Mesir. Mereka kata apa lagi yang tak cukup dekat dia? Jadi pemaisuri raja. Apa lagi yang tak cukup? Laki dah raja, ada kuasa, ada duit, ada segala-galanya. Dia nak apa lagi yang berkenan dekat budak hak beli di pasar ni? Orang dah cakap macam tu. Memburukkan Zulaikha ini. Dia kata, waqala niswatun fil Madinah. Nah, wallahu a'lam. Kita kata dia. Cerita yang berikut ni pun menarik juga. Cerita apa? Dia kata, waqala niswatun fil Madinah. Seluruh bandar Mesir tu, especially siapa? Perempuan-perempuan yang menjadi isteri kepada pembesar-pembesar Mesir. Mereka ni gosip lagi kuat. Gosip lagi kuat. Di kalangan isteri, menteri-menteri, isteri pembesar-pembesar negeri ni. Pakat dia kata, apa lah Zulaikha ni leceh dia buat lagu tu. Apa ni, aku kalau aku duduk tempat dia, aku jadi bini raja, aku tak buat benda lagu tu. Pakat dia bercakap, benda yang orang bercakap ni sampai ke telinga Zulaikha. Oh, tak boleh tidur dia, tak boleh tidur. Baik, apa Zulaikha buat lepas tu? Dia buat satu majlis makan. Dia panggil semua bini-bini orang besar-besar atau gosip kata-kata elok ke dia ni. Dia panggil main semua di rumah dia. Dia buat satu jamuan makan besar-besaran. Tapi makan ni dia bagi apa? Dia bagi buah, dia bagi pisau. So buah tu masing-masing kupas, masing-masing makan. Tengah mereka ni duduk menyandang, duduk kupas buah semua. Dia kata dekat Nabi Yusuf. Dia kata apa? Okey Yusuf, hang keluar buat satu lintas hormat depan mereka ni. Ni, ayat akan datang. Dia akan main cerita ni. Quran cerita besar. Quran cerita besar. Dengar macam cerita dongeng, buku cerita budak-budak. Tak tuan-tuan. Quran cerita benar. Dia kata dekat Nabi Yusuf, okey, hang satu lintas hormat buat terus pergi balik sana. Nabi Yusuf alaihissalam pun dia kena ikutlah arahan. Ini isteri raja yang berjasa kepada dia. Dia pun tak ada apa, dia just keluar satu lintas hormat. Pergi sampai balik sana. Buah ni bila tengok Nabi Yusuf lintas, ini bukan duk kupas buah, duk kupas jari mereka. Duk kupas jari mereka, tak sedap. Jari dah luka berdarah dah apa. Duk tengok Nabi Yusuf tu. Tengok sampai ujung. Zulaikha pun petik jari. Dia kata dah. Tengok dah hamba duk kupas apa. Tengok. Dia kata hamba nak kata kat aku. Hak tu je yang dia nak buat tu. Hamba nak kata kat aku. Hamba nak kata aku ni gila kepada budak usuk ni. Hamba nak kata kat aku. Baik, hamba baru tengok dia lintas sekali. Hamba tengok apa jadi dekat jari hamba. Puan ni pun sengap. Dia kata apa? Oh, dia kata ganteng Yusuf. Dia main balik. Cerita ganteng ni, dia main balik. Oh, dia kata kalau lagu tu Yusuf memang ganteng. Patutlah hang boleh ni kata, oh kami tarik baliklah apa yang kami kata selama ni. Di sinilah dia main hadis ni. Hadis yang tadi kita kata, Nabi SAW kata apa? Cantik yang ada dalam dunia ni, setengah ada dekat Yusuf dengan mak dia. Setengah lagi dikongsi oleh semua makhluk ada. Satu riwayat lagi pula kata, bahagi 3.
cantik ni bagi 3. 2/3 ada pada Yusuf dan Makhdir. 1/3 saja di-share oleh semua manusia yang ada. Itu hadis Nabi SAW. Cantik dia lagu mana? Akhirat itu kalau kita jadi orang beriman, kita masuk syurga, tengoklah kita yang kata cantik Nabi Yusuf ni macam mana. Dan Allah jadikan dia, Allah tahu cantik dia tak mana. Kan? Masuk kita dalam syurga itu, antara benda yang kita nak tengok lah. Antara benda yang kita nak tengok. Nak tengok anbiya ni, para nabi, kita nak tengok. Nak tengok ni yang kata Adam alaihi salam ni macam mana dia, yang kata Nuh alaihi salam ni macam mana dia. Tengok ni yang kata muka anbiya, tuan-tuan tengok muka awliya, muka para wali, muka salihin, muka orang-orang yang saleh pun kita tengok. Kita rasa macam nak tumpang teduh. Kan? Tengok ni muka Allahu Akbar, dengan ayah muka dia, dengan janggut rempung dia tu, dengan kita tengok Allahu Akbar. Tumbuk kita sampai rebah pun kita akan kata orang tu baik. Itu baru apa? Baru hak alim ulama ada yang mata kita boleh tengok hari ni. Tuan-tuan, muka para anbiya atau macam mana? Allah akan tunjukkan kita di sana nanti. Tengok ni yang kata Nabi Musa macam mana dia. Yang kata Nabi-Nabi ni macam mana jernih wajah mereka. Yang kata Nabi Muhammad SAW ni macam mana dia. Nak tengok ni. Tengok Nabi Yusuf ni macam mana dia. Tak nak kita tengok itu ni. Tengok tu baru kita, oh subhanallah. Yang ni lah yang aku duduk mengaji masa aku hidup di dunia dulu. Rupa-rupanya orang-orang ni hebat sungguh mereka ni. Bukan ilmu dia saja hebat. Rupa parah pun cukup dah menunjukkan kehebatan dia. Tentu pernah dengar satu sahabat Nabi nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni dia gigi dia jarang. Gigi depan dia ni jarang. Enggak. Sahabat-sahabat lain bila duduk di depan Mus'ab bercakap tentang agama. Apa komen sahabat-sahabat lain ni? Dia kata kami dapat melihat kebijaksanaan terbit di celah-celah gigi Mus'ab bin Umair. Yang kata sahabat Nabi ni, Allah bagi dekat dia gigi jarang tu macam satu kekurangan. Tak tuan-tuan, tak kurang. Bagi para sahabat ni itu pun kelebihan. Sampai dia bercakap ni, dia bercakap pasal agama ni, orang yang duduk depan duduk tengok ni, dia kata kami nampak kebijaksanaan duduk keluar celah-celah gigi ni, keluar kebijaksanaan. Kita boleh habang cakap tu aja. Pasal apa? Pasal hadis habang cakap tu. Lagu mana aktual benda yang dirasai oleh sahabat ni, tak tahu. Sahabat yang kata tu pun sahabat hebat juga, tapi dia pun rasa kehebatan itu pada Mus'ab bin Umair. Itu dia yang kata, oh tuan-tuan, kita jadi orang yang kuat agama, kita jadi orang yang kuat mempertahankan agama Allah, mempertahankan apa yang Allah bagi, apa yang Nabi bagi. Allah bagi balik kat kita dalam bentuk yang macam-macam. Allah bagi. Atas dunia ni orang kata kita kolot ke, orang kata kita ni bodoh ke, orang kata kat kita ni apa, kata ambil tidak dia. Kita jaga kita dengan Allah. Kita jaga kita dengan Allah. Pasal apa? Pasal penilaian Allah itu yang final. Manusia kata kita tak bagus, Allah kata kita bagus, kita bagus. Allah punya penilaian lah kita nak cari. Allah punya penilaian yang kita duk selama-lama ni kita nak yang ni. Biarlah Allah bagi kat kita benda. Macam Nabi SAW. Bila satu mayat dibawa ke depan dia, Nabi tengok, Nabi kata wajabat. Saat mayat lain pula lalu depan, Nabi kata betul juga wajabat. Sahabat tanya Nabi, sahabat kata ya Rasulullah, apa hal mayat hak mula tadi lalu, Tuan kata wajib pada dia. Wajib apa? Lalu mayat kedua pun Tuan kata wajib pada dia. Wajib apa? Nabi kata apa? Nabi kata hak mula tadi lalu wajib kepada dia syurga. Hak kedua tadi, mayat hak kedua tadi lalu wajib pada dia neraka.
Allahu Akbar. Lepas itu di hujung hadis tu Nabi kata apa? Nabi kata kalau sekiranya orang tu orang baik, kalau hak mati tu orang baik, Allah dia akan gerakkan hati orang ramai ada ni mengaku kebaikan orang. Walaupun musuh masa dia hidup atas dunia, dia ni musuh. Tapi bila mati orang tu, musuh ni, mulut dia kata apa? Habislah orang baik so. Dia tak boleh nak bohong benda yang benar tu, dia tak boleh bohong. Allah gerak hati dia. Hati dia terbit di mulut dia. Dia kata habislah orang baik-baik makin duk korang lah ni. Dia mengiktiraf kebaikan orang mati tu. Gerak hati sehingga boleh mengiktiraf si mati tu orang baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi kata gerak itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita tuan-tuan, kita bukan boleh bayar duit ke orang suruh orang kata kita baik, tak boleh. Kita tak boleh bayar duit ke orang suruh orang sayang kita, tak boleh. Orang suka kita, orang sayang kita, orang hormat kita bukan kerana duit kita bagi, tapi benda tu mai daripada hati dia. Tuan-tuan bagi duit suruh dia hormat kita, dia boleh hormat, tapi sayang dia tak ada kat kita. Dia hormat kita pasal apa? Tangan kita ada bagi duit kat dia, tapi sayang tak ada kat kita. Nabi SAW bagi duit dekat, bukan sahaja dekat sahabat dia, dekat anak beranak dia pun dia tak tinggal duit. Aku tidak tinggalkan dinar, aku tidak tinggalkan dirham. Nabi kata, aku tinggalkan Quran dan hadis. Nabi kata, benda ni benda. Kita nak orang sayang kita bukan dengan duit, tapi sayang tu main kerana kita orang baik. Sendirinya sayang main dekat kita. Hak ni yang semua orang saya sendiri, tuan-tuan semua pun kena buat benda ni bagi orang sayang kita. Bila kita mati, orang doakan kita. Setidak-tidaknya dia mengakui kebaikan kita. Setidak-tidaknya dia kata makin kuranglah orang baik dalam dunia ini. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dari sahabat telefon sekarang dia nak keluar dari satu sahabat telefon. Dia dah kerja polis. Tapi dia daripada dulu-dulu dia duduk dekat dengan Padang Lalang. Padang Lalang dulu ada satu guru, cukup alim, cukup waras. Guru Haji Jaafar Padang Lalang. Ada ni anak dia, Ustaz Hamzah tu anak dia. Bapa Ustaz Hamzah ni, Tok Guru Haji Jaafar Padang Lalang. Orang waras, hafaz Quran, waras, mengajar mata pelajaran. Tok Guru Haji Jaafar ni dia bagi istimak di Padang Lalang dulu ni, dia mengajar mata pelajaran. Sahabat yang telefon ni dia telefon duduk sembang pasal agama dia apa ni. Lepas tu dia keluar kereta, dia tanya dia duduk di mana, dia abang dah dia duduk situ. Dia kata dekat mana, dia kata dekat pondok Padang Lalang. Saya dah, dia kata mengaji dekat Tok Guru Haji Jaafar dulu. Dia kata saya dah mengaji. Dia kata Ustaz, saya sampai dah ni terkenang dekat dia. Terkenang dekat dia. Tak tahu lah Ustaz, orang nak kata apa, orang nak kata karamah, orang nak kata apa, tak tahu. Dia kata tapi dia macam tu. Dia kata saya pernah lah, saya kenal Ustaz, saya pergi mengaji kat dia. Saya tengah duduk mengaji tu, saya ada ingat lah hati saya ada ingat kata tak mau tengok kita pakai dengar suruh mengajar sudah, saya tutup kita. Esok saya ingat dalam hati, sana dia sebut Ustaz, dia kata ya Allah, sana dia sebut. Dia kata kita dah bawa kitab buka lah. Dia kata jangan kata tak bayar kitab ni. Dia kata pakai tenang burung aja. Nak ketang Ustaz satu badan dia. Dia kata Ustaz, adakah itu karamah? Dia kata mungkin lah. Satu karamah. Karamah ni maksudnya tanda kemuliaan. Ni akan datang kita akan sampai ayat cerita tentang ta'bir mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kemudiannya walaupun tadi ini sudah terang lagi bersulung, dia tak buat benda jahat yang ditohmahkan tu. Tapi sikit lagi kita baca, raja akan kata apa pula? Raja kata Yusuf terpaksa dipenjarakan demi nak menjaga nama baik mereka tu. Nabi Yusuf masuk penjara atas benda yang dia tak buat salah, tapi dia masuk penjara. Dalam penjara pula jadi satu cerita, ada dua orang sama duduk dalam penjara dengan dia. Dua orang ni sudah sebut
satu mimpi dekat dia, minta suruh dia terang apa maksud dia, dan dia ambil mimpi itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada tu, Nabi Yusuf alaihi salam ni sampai ke tahap masa duduk dalam jail, dalam penjara tu dengan dua orang ni, dia sampai ke tahap dia kata apa? Tak lagi dia kata orang akan bawa main makanan sekian-sekian. Main-main betul. Apa makanan yang dia kata tu, itulah makanan yang dihidangkan. Nabi Yusuf kata apa? Ini semua bukan apa? Ini Allah yang bagi tahu dekat aku. Nampak anda? Akan datang. Kita akan tengok benda-benda macam ni. Kemuliaan. Kalau Nabi dia kata mu'jizat, kalau orang yang salih dia kata karam. Satu tanda kemuliaan Allah bagi kat dia, dan bagi dia ni dia patah sendiri. Kenapa yang Allah beritahu tu, dia kata haza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan anugerah Tuhan aku kepada aku. Nah, insya-Allah ke depan kita baca tu wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk wa qala niswatun fil Madinah, dan berkatalah perempuan-perempuan isteri kepada orang-orang besar di Mesir. Nah, wallahu a'lam. Kita tengok dengan tafsir kafarah dan surah Al-Asr. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.